Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 14. Muka surat 14 baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 14 baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang siapa mengiktikadkan, dan barang siapa mengiktikadkan akan bahawa segala sebab yang berada, dan bahawasanya segala sebab yang berada tiada memberi bekas dengan tabiatnya, dengan tabiat segala sebab yang berada, dan tiada memberi bekas pula dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala, yang dijadikan oleh Allah padanya, pada sebab yang berada, dan mengiktikadkan pula akan sah bersalahan segala sebab yang berada, seperti bahawa diperoleh sebab yang berada, seperti makan, dan tiada diperoleh kenyang, dan hanya senya yang membekah itu Allah Ta'ala. Maka orang itu, mana barang siapa tadi, yang mengesakan Tuhannya, Tuhan, barang siapa pada sekalian perbuatannya, ini yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sekalian perbuatannya, lagi lepas apabila mengesakan Allah pada perbuatan, lagi lepas ni dengan kurniaan, lepas dengan kurniaan, dengan tu takluk pada lepas dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala yang amat murah. Lepas ni daripada sekalian kebinasaan, lagi lepas ni daripada sekalian kebinasaan dengan kurniaan daripada Allah. Kalau kita ayat yang kita mudah faham lah, mengesakan Allah, mengesakan Tuhannya pada sekalian perbuatannya, lagi lepas ni dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala yang amat murah. Qamah situ, lepas daripada sekalian kebinasaan. Barang siapa yang mengiktikadkan seumpama tadi, orang ni orang yang mengesakan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Orang yang mentauhidkan Allah pada perbuatan inilah yang lepas daripada segala kebinasaan. Sebaliknya, barang siapa yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, seksaan selama-lamanya, kebinasaan selama-lamanya di hari akhirat.
Jadi sekarang ni bicara sifat mustahil, lawan kepada wahdaniyah. Sifat mustahil lawan kepada wahdaniyah. Mana? Berbilang pada zat, berbilang pada sifat. Yang panjang bicara berbilang pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan. Yang perbuat bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada Allah. Termasuk sebab yang beradah, memberi bekas. Sebab yang beradah, dia panggil asbab yang adi, sebab yang beradah. Mana sebab yang beradahnya? Pisau, adahnya memutuskan. Mana sebab yang beradah? Api, adahnya menghanguskan. Adahnya somok-somok lah, hak berulang kali. Kita mudah kalau adah ni sokmo-sokmo. Rasanya sokmo-sokmo ni orang-orang bukan Terengganu pun faham dah. Kalau orang luar tak faham lagi sokmo-sokmo. Adah tu sokmo-sokmo lah. Jadi sebab yang beradah, hak sokmo-sokmonya makan jadi kenyang. Berbilang pada yang perbuat ni dengan bahawa apa? Perbuatan Allah kerja dia. Sebab yang beradah ni berbekas sendiri-sendiri. Atau dipanggil apa? Berbilang yang perbuat. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni kebinasaan selama-lamanya. Jadi bicara mustahil lawan kepada wahdaniyah. Yang panjangnya berbilang pada perbuatan tu panjang. Maka didatangkan pegangan yang terpesong dengan bahu berpegang akan sifat yang mustahil lawan pada wahdaniyah, berbilang pada perbuatan. Hak berpegang, hak kapi ijma' ulama mana, hak khilaf pada kapi mana. Jadi barang siapa yang berpegang, bicara terdahulunya berbilang pada perbuatan, kapi ijma' ulama contohnya. Di sini bicara barang siapa ni bukan bicara penyembah berhala. Sekarang ni kita bicara nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara sifat 20 nak mengenal Allah. Siapa nak mengenal Allah ni? Yang sembah Allah. Orang Islam sembah Allah lah. Penyembah berhala tu tutup buku dah. Bukan bicara ni syirik ni penyembah berhala. Tak, kita bicara sekarang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang kita sembah. Kita sebagai orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang Islam mensyahadahkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni orang Islam. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Sekarang ni nak kenal Allah ni, yang mana terkadang bersyahadah di mulut sebagai orang Islam, tapi kenal ada Allahnya. Berpegang dah akan sifat yang wajib bagi Allah. Berpegang ke tidak akan dak sama sekali sifat mustahil bagi Allah, termasuk perbilang pada perbuatan. Jadi bila ada syahadah di orang Islam tapi tanpa berakidah, tanpa berakidah, orang Islam, barang siapa ni orang Islam ni yang kita bicara dahulu, tapi orang Islam tanpa akidah, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang berbilang pada perbuatan, ada yang kafir ijma' ulama dengan bahawa apa? Imamnya tidak sah. Hak ni kebinasaan selama-lamanya, kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia orang Islam, bersembahyang, berpuasa sekalipun. Hak ni kebinasaan selama-lamanya. Ni ngaji nak kenal Tuhan. Siapa ngaji nak kenal Tuhan ni? Orang Islam lah. Orang kafir penyembah berhala,
Mula-mula ajak masuk Islam dulu. Biar dia mengucap dia kalmah syahadah dulu. Sah sebagai orang Islam, anak kena ajar pula dianya mengenal Allah. Tapi sebelum tu ajak dia masuk Islam. Ada. Dia belum mengenal Allah Ta'ala, sebab dia orang kafir. Dia pun masuk Islam, barulah ajar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita ni Islam daripada ibu bapa. Kita Islam daripada ibu bapa, yang mana ibu bapa kita lah yang berkewajipan ajar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam warisi pusakai daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa tidak ajar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya anak balik sebagai orang Islam tetapi kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebinasaan selama-lamanya. Walaupun orang Islam, walaupun bersembahyang, walaupun berpuasa sekalipun. Sebab bersembahyang, berpuasa ni diperintahkan pada orang yang beriman. Diperintah pada orang beriman. Ini bulan Ramadan ni, orang akan sentiasa baca surah Al-Baqarah ayat ke-183 tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni kita tahu dan makna pun kita tahu. Tapi permulaannya pun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam, orang beriman. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tapi orang Islam tak kenal Tuhan, puasa nak puasa pun. Lepas tu boleh apa? Boleh lapar dan dahaga. Hak Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Nabi kata, beberapa ramai daripada orang yang berpuasa yang tiada baginya daripada puasanya tak ada malaikat lapar dan dahaga. Ni hak ilmu yang pertama ni, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak pastikan orang Islam tetap yang mengenal Allah, yang berakidah dengan akidah yang sebenar. Orang Islam berakidah yang terpesong, tak ada kebinasaan selama-lamanya. Mana bicara fardu ain tauhid, fardu ain tauhid ni, semayang rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, belajar ilmu tauhid untuk mengenal Allah tak ambuh. Sifat 20 tu dia ngapa lah budak-budak, kita ingat dah wujud kidang bakar tu. Bukan ngapa wujud kidang bakar, kena perici satu-satu. Sekarang ni sifat yang ke-6, wahdaniyah, perici molek. Apa makna wahdaniyah? Mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Pergi pula pada sifat mustahil. Sebab mustahil lawan pada wahdaniyah, berbilang pada zat, berbilang pada sifat, berbilang pada perbuatan. Ni mustahil sama sekali. Berbilang pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orangnya orang Islam, tapi berakidah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia bicara ni, mensyirikkan Allah pada perbuatan, kebinasaan selama-lamanya. Ini tafadhu' ain tauhid pada tauhid ni. Kita masuk bulan Ramadan, kita ni kalau tanyalah, contoh dah, kita bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan, keampunan, bulan yang suci. Kalau kita contohlah, mudah contoh, dia puasa juga tapi sembahyangnya tak peduli, dapat tak kerahmatan, keberkatan, keampunan Ramadan? Kita tak ada orang gitu. Dia berpuasa tapi sembahyangnya tak dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan di bulan suci Ramadan. Lapar warna tiang agama tak ada, mazhab balikun kapi tu puasa desa tapi dapat tak kerahmatan, keberkatan, kemurkaan Allah selama-lamanya kerana meninggalkan kewajipan sembahyang. Sebab kewajipan sembahyang ni ijma' ulama.
Macam mana kalau orang masuk Ramadan meninggalkan kewajipan belajar fardu ain yang wajib ijma' ulama? Orang meninggalkan wajipan semua ini berdosa besar, dimurkai oleh Allah. Tak ada Ramadan tak Ramadan. Orang yang meninggalkan belajar fardu ain dosa besar. Tak kira Ramadan tak Ramadan, dapat keberkatan Ramadan, kerahmatan Ramadan, keampunan Ramadan. Yang mengekali jahil fardu ain 3 pula, mengekali jahil fardu ain tauhid nombor 1, mengekali jahil fardu ain fiqh tasawuf nombor 2, nombor 3. Betul? Itu dosa besar mengekali jahil fardu ain. Macam mana dengan dosa besar pegangan yang salah? Dapat kerahmatan di bulan Ramadan. Kalaulah kita kata orang ni tak kira Ramadan tak Ramadan dia ni, berjudi, minum arak, orang seumpama ni. Tapi berjudi tidak membatalkan puasa. Ke batal puasa kalau berjudi? Dulu pernah kan, tahun bila dah ingat dah lah, bulan Ramadan ditangkap berjudi siang hari di dekat Jerat Cina. Ingat tak? Terenung kita lah, terenung kita ingat tak dulu, bulan Ramadan siang hari ditangkap berjudi di Jerat Cina. Tuan, kalau berbetulan di puasa, sah tak puasa dia? Sah, puasa dia tak batal. Dia bukan makan, dia bukan ini, dia berjudi. Semua nak tunggu berbuka. Dia berjudi tu jadi masa cepat sikit sampai ke maghrib. Gitu orang gali. Di Mina Arok pun, Mina Arok 10 malam. Contoh orang yang seumpama ni mengekali dosa besar berjudi Mina Arok, dapat kerahmatan Ramadan, keampunan Ramadan, walaupun dia puasa Ramadan dapat. Waktu dosa besar, macam mana dengan mengekali dosa besar pegangan yang salah? Macam mana mengekali dosa besar riak, mengekali dosa besar ujub, mengekali dosa besar takabur di bulan Ramadan, hasad di bulan Ramadan. Dapat kerahmatan keampunan Ramadan, dapat kemurkaan Allah selama-lamanya, tak kira Ramadan tak Ramadan. Tapi orang yang riak, ujub, takabur ni, orang Ramadan semua juga buat amal, tarawih mari juga, baca Quran tadarus ada juga, dapat kerahmatan, diterima oleh Allah Ta'ala. Mengekali dosa besar riak, ujub, takabur, hasad. Kalau kita kata mengekali dosa besar berjudi minarok, ngilim paling lalu dah, dia berjudi minarok pun dia pun puasa Ramadan, dapat kerahmatan, keberkatan Ramadan, keampunan Ramadan. Bolak mata orang marah, dapat kerahmatan orang gitu. Dan macam mana yang mengekali dosa besar riak, ujub, takabur, hasad? Hak paling besar dosanya pegangan yang terpesong. Macam mana? Lepas tu nak cerita kerahmatan, keberkatan Ramadan, jangan cerita setakat tu. Tertipu orang. Ramadan ni dapat dah keberkatan, kerahmatan, tarawih mari, baca Quran, tapi hak kewajipan selesai, kewajipan fardu ain selesai. Akidah betul-betul akidah yang sebenar, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini fardu ain ni. Ini mandatori putus. Tinggal semayang dosa besar, tinggal belajar fardu ain dosa besar. Khilaf ulama tu mana besar kewajipan sembahyang dengan kewajipan belajar fardu ain. Sama-sama kewajipan yang besar. Kewajipan sembahyang, kewajipan yang besar. Kewajipan belajar fardu ain, kewajipan yang besar. Tapi mana besar antara hak besar ni? Khilaf ulama. Tapi sebab apa? Sebab tak kenal ilmu, dia anggap dia fardu ain beres dah belajarlah lagi. Kalau beres dah pun. Ingat baik, orang tinggal semayang dosa besar, tapi iktikad hati dia macam mana? Itu dengan Tuhan lah. Dia tinggal semayang dosa besar, tapi iktikad hati dia dengan semayang tu sendiri.
Etikad dia pula semayang ni tak ada pedah semayang, tu tak ada iman. Orang panggil dia tinggal semayang, etikad dia diterima semayang, dia berusaha tapi dia masih lagi orang beriman. Ada orang tinggal semayang ni, dia dengar semayang dia benci dah, dia tengok orang semayang tu dia rimah dah. Ada orang ditinggal semayang, tapi kalau orang semayang okey, dia tolong pula, dia sokong pula, dia malah tapi hati dia terima semayang. Tapi ada orang ditinggal semayang, hati dia rimah. Boleh apa semayang? Susah-susah juga semayang tak semayang pun. Ni hati masing-masing. Sama juga dengan belajar fardu ain. Orang tak belajar fardu ain ni, ada orang okeylah dia belajar, lepas tu dia tambah. Ada orang sebut kata belajar fardu ain ni, dia rimah dah, dia benci dah, dia bosan, dia sekabut dah tengok benda orang ajar fardu ain ni. Ni etikad hati masing-masing pula macam mana. Tak belajar fardu ain itu dosa besar, hati dia macam mana. Tak semayang tu dosa besar, hati dia macam mana. Diterima tak kewajipan semayang, diterima tak kewajipan belajar fardu ain, itu berhati pula. Tinggal semayang satu dosa besar, tinggal belajar fardu ain satu dosa besar. Hak ni masuk dalam Ramadan, nak dapat kerahmatan, keberkatan di bulan Ramadan, keampunan, tutup buku. Orang Islam bersembahyang, berpuasa, bukan ada tempat bulan Ramadan qudiyah duha, baca kitab tauhid sifat 20. Masuk dalam Ramadan ditangguhkan sebulan. Sebab apa? Nak baca Quran. Jadi belajar sifat 20 ni sunat, baca Quran tu wajib. Bulan lain kalau duha pukul 9, masuk bulan Ramadan ditangguh sebulan sebab nak baca Quran. Walau baca Quran pukul 10, pukul 11, pukul 12 boleh. Sebab apa? Sebab belajar sifat 20 ni remeh. Sunat ke apa tak tahulah, hak wajibnya baca Quran. Hak ni pening mereka ni, pening. Dia tak faham agama. Hak buat kerja seumpama ni bukan lelaki, orang perempuan hak ramai. Lelaki tak ada buat kerja gini, orang perempuan. Dia punya pemikiran tu disingkat. Lepas tu orang perempuan ni pemikiran disingkat. Lepas tu dia kena dibimbing oleh orang lelaki. Orang lelaki lah kena bimbing, suami kena bimbing. Sebab apa? Pemikiran disingkat. Hak tu hak kuliah duha dihentikan, ditangguhkan nak tadarrus. Orang mengajar fardu ain duha tak pernah berditah, kosong tulis je. Tapi kalau bulan Ramadan ada situ, siapa masuk duha dia pakai lagi balik. Kena balik dah. Orang main ngajar hari ni, jangan ganggu orang nak belajar, tak main ganggu orang belajar. Dia pakai balik, main ganggu orang belajar. Kamulah belajarnya. Tak mau belajar, dia lari je. Mana tak ada rasa apa pun. Siapa tu? Orang perempuan. Dia punya pemikiran disingkat. Orang lelaki lah kena bagi penerangan. Kalau berlaku di mana masjid, orang lelaki yang pegang masjid kan, dia lah kena pegang ketua dia tu. Kenapa kamu ni? Orang mengajar fardu ain, kamu lari balik, kenapa nak balik masak? Tanya dia punya pemahaman dia macam mana bab ilmu agama ni. Apa pemahaman dia? Dia nampak macam mana ilmu agama ni? Ilmu agama ni membosankan, ilmu agama ni merimaskan, ilmu agama ni dia faham macam mana. Sebab apa? Pemikiran mereka singkat. Sebab tu yang banyak tertipu dengan ajaran terpesong adalah orang perempuan. Sebab apa? Pemikiran dia singkat. Sebab tu perlu pada orang lelaki suami. Jadi pelik lah, pelik. Mana kelakuan tu pelik. Kalau kita jelek-jelek orang panggil, dia kata pelik. Kalau kena kata nak tanya juga, kenapa kamu lari daripada kuliah fardu ain? Apa masalah kamu? Pandai dah. Dah pandai dah, apa masalahnya belajar? Kalau pandai dah, lagi senang belajar. Dah kalau pandai dah, mengulang kalau pandai dah. Orang seumpama ni orang jahil murakkab. Orang tak kenal ilmu pun dia rasa itu orang beriman dah, semayang daripada budak lagi. Ni orang seumpama ni, orang jahil murakkab. Seumpama ni baca Quran sekalipun tanpa akidah Quran, baca Quran sekalipun tanpa mengerjakan surah zahir batin Quran,
tanpa meninggalkan zahir batin Quran, Quran akan laknat kembali. Tak ada tadarusnya, Quran tak akan laknat kembali. Terutama sekali baca Al-Quran tanpa akidah Al-Quran. Nak tahu akidah Al-Quran, nak tahu fadha'in akidah Quran, hak dalam hadis ke, hak bab zahir pekoh ke, bab tasawuf hati ke, fadha'in tauhid pekoh tasawuf. Ni hak bicara bab akidah, bab mengenal Allah Subhanahu wa taala, permulaan agama. Orang Islam yang ada dua kalimah syahadah. Faham tak pengertian dua kalimah syahadah? Pengertian dua kalimah syahadah terkandung aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50-nya di antaranya beriktikad akan keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Beriktikad tidak berbilang sama sekali pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ini dua akidah daripada aqaidul iman yang 50. Ni aqaidul iman 50 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tu orang Islam. Aqaidul iman 50 ni orang yang beriman. Ada ni. Jadi bicara barang siapa ni, barang siapa orang Islam. Yang terdahulunya berakidah dengan akidah yang kafir, ijma' ulama, orang Islam, bersembahyang, berpuasa, beriktikad yang khilaf pada kafir. Hak bicara terdahulu. Ni baru nak bicara barang siapa ni orang Islam yang ada dua kalimah syahadah serta berpegang akan aqaidul iman yang 50. Berpegang akan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, dan berpegang tidak berbilang sama sekali pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dengan bahawa semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu-satu perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, bererti mensyirikkan Allah pada perbuatan, bererti berpegang Allah lemah. Nanti selesai bicara sifat mustahil lawan wahdaniyah, dia pergi pula di bawah tu sifat mustahil lawan pada sifat kudrah, sifat ajzun, sifat lemah. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa ada perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, selain daripada mensyirikkan Allah pada perbuatan, dia berpegang Allah lemah. Kalau berpegang Allah kuasa, kekuasaan Allah yang berlaku kesemuanya datang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, barulah berpegang Allah tidak lemah sama sekali. Kita berpegang Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Menjadikan segala-gala perkara itu keesaan pada perbuatan. Kalau ada satu perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah tidak bersifat kudrah, sebaliknya berpegang Allah bersifat dengan sifat lemah. Dia akan bersambung nanti bicara berkaitan sifat mustahil lawan kepada sifat kudrah. Ini kita tengok molek ni. Hak barang siapa orang Islam yang beriman, yang berakidah, yang mengenal Allah, yang mengesakan Allah pada perbuatan, yang akan lepas daripada segala sekalian kebinasaan. Sebab kita bicara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah untuk lepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman akidah tauhid lah yang akan menyelamatkan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Barulah pergi kepada hak ibadah zahir batin yang menyelamatkan daripada neraka Jahannam, yang menyelamatkan daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis adalah iman akidah tauhid. Kita maklumkan neraka ada 7 lapis. 6 lapisan bawah dikekalkan oleh Allah. Neraka lapisan atas sekali, neraka Jahannam,
yang akhirnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam adalah tempat seksaan kepada orang yang beriman, berakidah, mentauhidkan Allah, mengenal Allah tetapi melakukan dosa-dosa. Tempat seksaannya neraka Jahannam yang akhirnya yang beriman tadi ni akan dikeluarkan dari neraka Jahannam sekaliannya, dimasukkan ke syurga Allah. Neraka Jahannam akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak enam lapis bawah tu kekal selama-lamanya. Belajar ilmu bab mengenal Allah ni lah untuk menyelamatkan daripada kekal neraka Allah. Maksudnya untuk menyelamatkan kekal neraka Allah. Kalau kekal neraka Allah tak ada apa dah. Orang ni orang Islam lah. Dia semayang, dia puasa, tapi akidah kafir. Kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Semayang puasa dia tidak sah pun. Sebaliknya kalau dia berpegang akidah yang berdosa besar, tak hukum kafir pada pandangan muktamad, yang khilaf pada kafir, ini dosa besar akidah ni. Tinggal puasa sehari cukup dah sebesar-besar dosa. Hak tinggal puasa tanpa dibenar pada syarat lah. Tinggal semayang sebesar-besar dosa. Berjudi minum arak sebesar-besar dosa. Tetapi dosa besar akidah lebih besar lagi dari dosa besar tinggal puasa, tinggal semayang lagi. Dosa besar akidah malaikat akan catat setiap saat. Pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, walaupun sah sekalipun. Bayangkan orang hak berdosa besar setiap saat, tak ada pahala langsung. Cerita ni tak ada pahala semayang puasa ni, tak sudut tanyalah pahala baca Quran. Pahala baca Quran apa? Quran tolak nak balik kalau berakidah salah akidah bercanggah dengan Al-Quran. Apabila nak kadang berdosa besar sentiasa, malaikat catat tak ada pahala sikit habuk. Macam mana nak mati dalam iman? Hak kata iman tak batal ni lah. Akhirnya mati tercabut iman, kekal neraka selama-lamanya. Situ juga jadinya kebinasaan lah orang yang musyrik ke Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Nak lepas dari kebinasaan ni lah mereka yang mengesakan Allah pada sekalian perbuatan. Orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Ini cerita orang Islam. Panjang dah bicaranya. Hak barang siapa terdahulunya, hak kafir ijma' ulama, hak khilaf pada kafir sudah bicara panjang. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan lah terdahulu. Yang terdahulu barang siapa? Orang Islam, bukan penyembah berhala. Ni gini pula pada barang siapa orang Islam yang beriman. Macam ni i'tiqad dia. Dan barang siapa mengiktikadkan akan baharu segala sebab yang beradah. Ni semua baharu lah ke sebab-sebab yang beradah ni. Contoh kita pisau, adahnya memutuskan, api adahnya menghanguskan, makanan adahnya mengenyangkan. Didatangkan 3 contoh. Memanglah segala sebab yang beradah Allah jadikan. Pisau Allah jadikan, api Allah jadikan, baharu dah itu. Makanan Allah jadikan, di pisau Allah jadikan, serta Allah jadikan tajam di mata pisau. Di api Allah jadikan, serta Allah jadikan panas. Di makanan Allah jadikan, dan di makanan itulah ada kekuatan yang mengenyangkan pada zahir dia. Dan bahawasanya tiada membekah dengan tabiatnya. Tak boleh bekah. Bukan pisau memutuskan secara semula jadi, bukan. Bukan api menghanguskan secara semula jadi, bukan. Dan bukan makanan mengenyangkan semula jadi. Jadi ini hak etikot yang sebenar ni. Dan bahawasanya tiada bekah. Barang siapa ni mengiktikadkan sebab yang beradah tu tak bekah dengan tabiat, tak bekah dengan semula jadi. Berpegang pisau memutuskan secara tabii, kafir ijma' ulama. Berpegang api menghanguskan secara tabii, kafir ijma' ulama. Orang Islam
Tapi kafir di sisi Allah kekal neraka selama-lamanya. Ini kebinasaan. Makanan mengenyangkan secara tabiat, kafir ijma' ulama. Ni hak i'tikad yang betul ni. Dan bahawa dia berkah dengan tabiatnya. Sebab yang beradah tak berkah dengan semula jadi. Dan tiada berkah pula dengan kuah yang dia akan kuah oleh Allah padanya pada sebab yang beradah. Memanglah Allah jadikan kekuatan tajam di mata pisau, kekuatan panas di api, kuah, kekuatan di makanan, tapi tak boleh berkah. Sebaliknya kalau berpegang, Allah jadikan pisau, Allah jadikan tajam di pisau. Sampai masa kuat, kekuatan tajam itu memutuskan, bukan lagi perbuatan Allah. Ini khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir. Tak kafir ijma' ulama. Sebab pisau bukan memutuskan secara semula jadi yang tidak berkait dengan kuasa Allah. Sebaliknya pisau memutuskan dengan kuat, dengan tajam yang Allah letak di mata pisau. Ada sedikit kaitan dengan kekuasaan Allah. Ini masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Setengah pandang kata kafir lagi pegangan ni. Satu pandang katakan ada dosa besar, tak boleh kafir. Tapi mensyirikkan Allah, dosa besar tadilah. Sebesar-besar dosa, malaikat akan catat setiap saat. Puasa ke, semayang ke, zakat ke, haji ke, tidak akan diterima sama sekali. Ini macam mana? Walaupun tak kafir, akhirnya mati kafir juga, iman dia terbatal, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bayangkan nak menghadapi kematian, dosa besar sepenuh-penuhnya, pahala satu pun tak ada, nak mati dah iman macam mana? Badan ni. Ini kalau berpegang secara kuat. Akhirnya sebenarnya tiada bekah pula dengan kuah yang dia akan kuah. Allah Ta'ala oleh Allah padanya pada sebab yang beradah. Kuah tak boleh bekah. Memang kita ahli sunnah berpegang. Memang tajam tu Allah letak di mata pisau. Panas memang Allah letak di api. Kekuatan Allah letak di makanan. Tapi saat memutuskan bukan tajam tu yang memutuskan, tu makhluk. Saat hangus bukan kekuatan panas di api yang menghanguskan, sebab itu makhluk. Dan tambah lagi ni, dan mengiktikadkan pula akan sah bersalahan, seperti diperoleh sebab yang beradah, seperti makan dan tidak diperoleh kenyang. Ni. Mana dia berpegang, walaupun pisau tu tajam, tapi boleh berlaku tidak putus. Macam kisah Nabi Ismail AS. Walaupun api itu Allah jadikan panas di api, boleh tidak berlaku hangus. Sebagai Nabi Ibrahim AS. Contoh di sini, diperoleh makan, tetapi tiada diperolehkan kenyang. Makan. Nak makan lagi. Yang suak dimakan ni tak makan lagi. Pas suak. Tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Dia kata atu makan. Atu mana makan? Dia makan. Kunyak gong telan. No, tak kenyang. Boleh, harus sebab apa? Adah saja. Tapi orang panggil apa tu? Menyalahi adah tu orang panggil. Orang panggil apa ni? Pelik luar biasa. Penyakit ni kena buabak ni, penyakit pelik. Sebab apa pelik? Sebab apa? Hak Tuhan berlaku adahnya, makan kenyang. Memang Tuhan berlaku seumpama tu, tapi kenyang Allah buat. Boleh tak berlaku Allah buat makan tapi tak kenyang? Boleh lah, pada bolehnya, sebab kenyang pun Allah buat. Putus Allah buat, bukan tajam di pisau. Boleh tak Allah buat tajam pisau tapi tak putus? Boleh lah, macam Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim kan asah pisau tu kan. Adahnya api hangus. Hangus tu Allah buat. Boleh tak jadi Allah buat tak hangus? Kenapa tak boleh? Ini hangus pun Allah buat. Kalau Allah nak jadi tak hangus lah. Macam Nabi Ibrahim AS. Hak nyakit pelik. Diperolehkan makan dan tiada diperolehkan kenyang. Boleh berlaku. Sebab Tuhan belaka. Tapi orang panggil apa? Penyakit pelik. Hak ada selama ni, hak berulang-berulang, makan kenyang.
Tapi yang mengenyangkan tetap perbuatan Allah. Tiba-tiba makan tak kenyang, boleh berlaku. Sebab apa? Sebab kenyang pun perbuatan Allah, tak kenyang pun perbuatan Allah. Dan hanya senya, ni yang kita nak. Dan hanya senya yang mau bekah itu Allah Ta'ala jua. Ni. Sebab yang beradah tak bekah sama sekali. Yang bekah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan. Bercakap sebut semudah. Pisau tajam molek mudah buat kerja. Itu cakap adah tak salah. Api kuat molek sekejap je licin hangus. Itu cakap sebab tak ada salah. Allah kena makan selera, kena selera molek kenyang, tak ada salah. Sejuk molek ekor kipas, tak ada masalah. Pegangan tetap ada. Hanya Allah yang boleh bekah. Mana apa yang sejuk tak Allah Ta'ala. Bukan kipas, bukan ekor. Allah panas molek, matahari terik molek sekarang ni. Kering pokok-pokok. Kalau jemur sekejap je kering. Panas molek matahari. Itu cakap adah, cakap sebab tak salah. Kering pokok-pokok tu Allah buat, bukan matahari buat. Jemur panas cepat kering tu Allah Ta'ala buat. Hanya Allah yang berkah. Ini mengesahkan Allah pada perbuatan. Tu cakap sebab tak salah. Sebabnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, cakap asbab tak salah. Jangan risau faham pula. Cakap sikit mu ni tak ada Tuhan ni. Makhluk. Jangan. Tak ada salah tu. Ini cerita bab pegangan. Ini cerita sebab yang beradah. Saya capur melepah pulaknya. Hamba ni. Hamba ni manusia. Hamba ni jin. Hamba ni malaikat. Manusia, jin, malaikat tak ibukah sama sekali. Yang menjadikan hanya Allah yang menjadikan. Kalau berpegang hamba, manusia, jin, malaikat boleh bekah dengan sendiri-sendiri. Tak ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Tapi ijma' ulama. Hamba, manusia, jin dan malaikat mau bekah dengan kudrah, tenaga yang Allah jadikan di hamba. Atau khilaf pada kafir. Kita di seluruh jemaah memang di manusia, jin, malaikat Allah letak kudrah, letak tenaga, letak kekuatan. Tapi yang menggerak diamkan manusia, jin dan malaikat hanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imam makhluk tu malaikat yang besar sekalipun, makhluk lemah sama sekali. Makhluk tidak ada perbuatan. Apa yang berlaku di malaikat itulah perbuatan Allah. Tugas-tugas malaikat itu hanya tugas zahir sahaja. Menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, meniupkan roh, mencabut nyawa, mencatat kebaikan dan kejahatan. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua perbuatan Allah. Hamba, manusia, jin, malaikat sama saja makhluk yang lemah. Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk lemah, malaikat makhluk lemah. Yang maha kuasa hanyalah Allah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala itu pegangan kita. Mentauhidkan Allah pada perbuatan ni. Ini bicara sebab yang beradah, umpama pisau, api, makanan. Hamba pun samalah. Semata-mata hamba yang bekah. Kafir ijma' ulama. Hamba yang bekah dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah jadikan di hamba. Mu'tazilah Qadariyah atau khilaf pada kafir, tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni hak i'tiqad yang sebenar ni. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bekah. Maka orang itu barang siapa tadi ni mengesahkan Tuhannya pada sekalian perbuatannya, perbuatan Tuhan. Ini baru panggil mentauhidkan Allah pada perbuatan, pegangan. Percakapan ulang-ulang dah asbab, ada salah. Hati dah ingat ke Tuhan, ingat ke makhluk semata-mata, tak salah juga. Sebab hati orang awam ni hati yang lalai. Hati yang lalai. Hati yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lupa akan af'alullah. Tak pandang akan af'alullah, tak rasa pun akan af'alullah. Itu hati orang awam. Tak ada salah. Ada ni. Macam kita sekarang lah, terang molek. Kenapa nampak terang molek? Ada cahaya lampu, ada cermin mata, biji mata comel. Lepas tu terang tengok. Terang tengok tu perbuatan Allah. Bukan kerana cahaya lampu, bukan kerana cermin mata, bukan kerana biji mata. Lampu makhluk, cermin mata makhluk, biji mata makhluk. Makhluk lemah tak ada perbuatan. Tapi kita duk terang daripada bangun pagi tadi ni, ingat tak af'alullah? Buka ke api tu gelap tak nampak. Buka api. Baru nampak. Ni gelap-gelap ni terlanggar apa-apa boleh sakit. Buka api. Baru nampak. Tak nampak molek lagi ni. Ambil cermin mata. Pakainya. Baru terang. Lepas pakai cermin mata. Cakap-cakap asbab dah. Gelap kerana lampu tak buka, cerah kerana lampu buka. Ambil cermin mata lagi terang. Cakap asbab. Ingat tak di hati? Allah Ta'ala yang menjadikan semua tu. Tak ingat, tak ada apa-apa pun. Sebab hati orang awam tak ada salah tu. Kena rasa Allah tak nak buat tu. Syarat tak perintah seumpama tu. Itu bab syuhud dia panggil. Bab zaut, bab wujudan. Itu cerita bab maqam awliya. Kita cerita bab pegangan ni. Tauhid i'tiqadi yang kita bicara sekarang. Bukan tauhid syuhudi, bukan tauhid zauki. Sekarang ni digi bolok pulak kepada tauhid syuhudi, tauhid zauki. Itu pun orang lah. Itu kurniaan Allah kepada sampai maqam awliya. Mana yang dilakun ke dia? Kena pandang Allah, pandang perbuatan Allah, pandang perbuatan Allah. Lenyakkan perbuatan diri, hilangkan perbuatan diri. Ni jeng ni. Ada satu nyakit pula nak tak ni. Jadi nak beza dengan kita bicara i'tiqad. Barang siapa i'tiqad ni i'tiqadi. Tapi hak jahil ajar ni. Barang siapa i'tiqad dia akan rasa di hati. Tak rasa tak i'tiqad, dia begitu pula. Dihurang. Barang siapa i'tiqad ni, i'tiqad semua yang berlaku perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Bila i'tiqad mesti rasa di hati, mesti pandang di hati. Pun orang ni i'tiqad lah. Rasa, pandang, menjiwai di hati. Itu syuhud, zauk. Itu bicara bab makam ihsan. Itu bicara lain. Kita bicara bab iman ni. Islam, iman, ihsan. Bab zauk ni makam ihsan. Kita bicara bab iman. Aku kena cemak pula cerita tu. Sekarang ni ada bagai-bagai hak paham-paham pelik. Hak betul-betul mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu jelaslah sekarang ni. Bicara bab mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dia pada tauhid syuhud, tauhid zauk. Dia mengaku penuh, kami tidak akan memisahkan antara tauhid pegangan dengan tauhid syuhud. Tak berpisah mana. Tauhid pegangan tu permulaan agama. Tauhid syuhud tu kurnia Allah Ta'ala kepada maqam awliya. Dia tak berpisahkan. Ni pun orang ni. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan dan rakaman kita boleh dengar. Rakaman boleh dengar. Yang berlaku ni Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Kemudian Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui berhasil perbuatan hamba. Kita pergi pada hamba, manusia contohnya. Berhasil perbuatan hamba dengan keizinan Allah. Apa makna dengan keizinan Allah? Adakah Allah buat? Tidak. Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Dia ceramah gitu. Kita ahli sunnah biiznillah, biiradatillah wa qudrati. Dengan kehendak, dengan iradah dan kekuasaan Allah. Itu izin Allah. Hak buat terpeso izin Allah mana apa? Allah tak sekat, Allah tak halang. Tapi bukan Allah buat. Dia sama macam kita kan. Kita kalau cakap dengan izin, kita buat tak? Anak kita ke mana-mana, kita yang mengizinkan. Kita yang mengizinkan anak kita ke mana-mana, kita pergi dah. Kita tak pergi, anak kita pergi. Tapi kita yang izinkan.
Jadi Allah dengan keizinan Allah ni bukan Allah buat, tapi Allah tak sekat, Allah tak halang, Allah biarkan. Tapi makhluk yang buat hanya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Terang-terang dalam rakaman sekarang. Satu pahamannya Allah letak upaya dah kan. Hati Mu'tazilah Qadariyah. Upaya kudrah tenaga di hamba. Terang-terang sekarang ni. Jelas-jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Allah tak kehendak dah. Kehendak Allahnya buat siang, buat malam, memperjalankan planet-planet itu kehendak dan perbuatan Allah. Yang berlaku dalam kehidupan kita baik buruk ni tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Berhasil perbuatan hamba ni dengan keizinan Allah. Allah buat ke tak? Allah tak sekat, Allah tak halang, Allah biarkan. Hamba sendiri yang melakukan dengan keupayaan yang ada di hamba. Waktu jelas-jelas Mu'tazilah Qadariyah. Bahkan ada doktor agama tapi bukan bidang usuluddin. Tapi doktor agama ni walaupun bukan bidang usuluddin, dia hebat. Usuluddin pun dia rangam lah ke, dia capu lah ke, walaupun dia bukan bidang usuluddin, tapi dia hebat. Bab tauhid pun dia capu, bab fiqh pun dia capu, handalan. Tulis buku bab qada dan qadar, jelas-jelas Mu'tazilah Qadar dikatakan itulah ahli sunnah wal jamaah. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan tu. Hamba melakukan dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba. Itu ahli sunnah dia kata. Tajuk buku qada dan qadar. Di dalam tu ada bicara kudrah yang qadimah dan kudrah yang hadisah. Kudrah Allah dan kudrah makhluk. Jadi kudrah yang ada di makhluk bekah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itulah ahli sunnah dikatakan. Terang-terang. Mani-mani mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi itulah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Maka pelik tu. Tu kata kena cemak molek. Hak belajar dah pun kena cemak molek nak belajar dengan siapa-siapa ni. Hak tak mau belajar langsung tu amal damai tu. Tu ada je tunya. Bunyi gajah rimau pun dah tahu je. Nak makan pagi Jumaat bulan puasa tak boleh nak makan. Kata nak apa? Tidur ke, main telefon ke, main TV ke. Ni semua akan dibentang di mahsyar belaka kan. Ada ni. Ni Mazali kata kaman adalah anha fadalla. Mazali kata ramai orang yang berpaling daripada ilmu maka sesat, kata Imam Ghazali. Sesat yang paling besar, sesat akidah. Ramai yang berpaling daripada akabah ilmu, ramai yang berpaling. Fadalla maka sesat, kata Imam Ghazali. Ini ada gitu je. Bunyi orang mengajar ada gitu je lah. Macam orang tak semayang tu lah. Bunyi orang bang, bunyi orang azan. Tak ada gitu je ke macam mana? Orang yang tak semayang, bunyi orang bang, orang azan, dia rasa macam mana? Dia rasa macam tersentuh dah. Orang tak pernah semayang ni. Jangan speaker kata giti kuat bunyi orang azan kan. Kadang-kadang 2-3 tepak kita dengar orang azan ni. Orang yang tak semayang ni rasa mana kat hati dia? Terdetik dah. Gitulah juganya orang hak tak mau belajar fardu ain. Bunyi di masjid kuat macam mana pun ada. Walaupun kenyang gitu je. Tapi tak mau belajar. Nak buat amal. Buat amal nak buat apa tu? Bekal akhirah. Bekal akhirah tanpa ilmu. Bekal akhirah tanpa ilmu. Lelah saja je. Tapi bahagian masing-masing. Jadi belajar molek. Kena pilih guru molek. Sekarang ni ada macam-macam, jelas-jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Termasuk juga hak jenis peseng, nak syuhud, nak rasa di hati. Itu bukan. Kita bicara barang siapa yang mengiktikadkan, bicara pegangan. Ini bicara pegangan. Maka orang itu, orang yang mengiktikadkan seumpama tadi ni, mengesakan Tuhannya pada sekalian perbuatannya. Ini baru tauhid. Mengesakan Allah pada perbuatan. Lagi lepas. Ini baru lepas. Lepas pun dengan kurniaan daripada Allah yang amat murah. Ada ni. Sebab lepas daripada segala-galanya itu semua kurniaan Allah. Lepas daripada mana ni? Daripada sekalian kebinasaan.
Apa kebinasaan paling besarnya? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Lepas neraka dengan kurniaan. Lepas daripada neraka Jahannam ke syurga Allah, masuk syurga pun dengan kurniaan. Kan kita ahli sunnah kan, dimasukkan ke syurga dengan fadli kurniaan, dimasukkan ke neraka dengan adli keadilan. Ni kita ahli sunnah. Dimasukkan ke syurga dengan fadli kurniaan Allah, dimasukkan ke neraka dengan adli keadilan Allah. Dua-dua ni canggah Mu'tazilah belaka. Mu'tazilah dah masuk syurga wajib bagi Allah, jangan kurniaan kita wajib. Wajib. Kemudian dimasukkan neraka pula. Mu'tazilah mengatakan kita ni ahli sunnah kan, hak masuk neraka tu kerana kekufuran, masuk neraka tu kerana kemaksiatan. Kita ahli sunnahnya kekufuran, kemaksiatan tetap qada qadar. Dah adil gitu. Tu Mu'tazilah zalim Tuhan gitu. Tak, itu keadilan. Dimasukkan ke neraka dengan keadilan, walaupun kekufuran dia, kemaksiatan dia qada qadar, tapi Allah masukkan ke neraka keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas daripada kebinasaan, kurniaan daripada Allah yang amat murah, bukan kewajipan. Lepas daripada sekalian kebinasaan, siapa? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau pergi kepada faedah belajar ilmu tauhid, faedah belajar ilmu tauhid, sebab dia satu-satu ilmu ni dia ada bicara belakalah, bicara termasuk faedah apa semua. Apakah faedah belajar ilmu tauhid lepas daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala? Faedah belajar ilmu tauhid lepas sudah kekal neraka Allah. Ni kekal neraka ni kebinasaan. Belajar ilmu tauhid adalah untuk dapat kebahagiaan yang kekal abadi. Kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala, sama ada syurga segera kerana dia beramal soleh, ataupun syurga kemudian kerana dia beriman tanpa beramal soleh. Tapi syurga itulah kebahagiaan yang kekal abadi. Kecelakaan kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesakan Allah inilah yang akan menyelamatkan daripada sekian kebinasaan, iaitu kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah inilah akan dapat manfaat syurga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah. Syurga Allah segera beriman dan beramal soleh. Syurga Allah kemudian kena masuk neraka Jahannam dahulu, beriman tapi tidak beramal soleh. Tapi untuk dapat syurga, iman, akidah, tauhid tu syarat untuk dapat syurga. Dah dapat syurga direct, barulah pergi pada taat zahir, taat batin, amal soleh, fiqh dan tasawuf. Jadi nak selamat dari neraka Jahannam, nak syurga, kita ni kan berpuasa, bersemayam nak syurga direct, beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman selesai molek fardu ain tauhid, beramal soleh selesai molek fardu ain fiqh dan tasawuf. Tapi ini bicara bab tauhid lepas daripada sekian kebinasaan. Apa kebinasaan? Mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa ni? Orang Islam. Bukan bicara penyembah berhala, bukan. Waktu tu balik waktu kafir tetap dah tunya. Orang Islam yang ada dua kalimah syahadah di lidah dia, tapi tidak ada di pegangan dia aqaidul iman yang 50. Sekarang ni aqaidul iman yang 50. Mengesakan Allah pada perbuatan. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu dua. Yang pertama, mengiktikadkan wahdaniyah pada perbuatan. Yang kedua, mengiktikadkan tidak berbilang pada perbuatan, tidak ada syirik pada perbuatan. Ini aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah Islamnya dua kalimah syahadah.
Tapi kalau Islam ada, dia bukan musyahadah. Tapi tidak ada akad main 50. Orang Islam atas hukum dunia, tapi kafir atas hukum akhirah. Kekal neraka selama-lamanya. Kekal neraka selama-lamanya lah. Itulah panggil kebinasaan. Sekalian kebinasaan. Apa dia kebahagiaan kekal abadi? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya iman, syaratnya akidah, syaratnya mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinim ma. Hak lawan kepada kudrah lemah. Kalau ada perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah lemah, tidak berpegang Allah kuasa. Berpegang Allah kuasa, yang berlaku ni semuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dai Allah atas satu amat kuasa. Qadir dengan sirah mubalaghah, amat kuasa dengan bahawa yang berlaku kesemuanya datang dari kekuasaan Allah. Tiba-tiba ada perkara yang berlaku bukan datang dari kekuasaan Allah, berarti berpegang Allah lemah. Itu mustahil sama sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.